Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membincangkan tajuk geografi tingkatan 3 bagi tajuk yang seterusnya, iaitu kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia. Anak-anak pelajar yang berkasih sekalian, kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia bukanlah suatu perkara yang tidak pernah berlaku. Ini berbagai isu yang melingkari kehidupan liar di Malaysia disebabkan oleh kegiatan manusia. Ada beberapa aspek yang telah dikenal pasti merupakan punca yang menyebabkan ancaman kepada kehidupan liar di Malaysia. Antaranya ada 5 aspek. Yang pertama adalah aspek pembalakan, yang kedua adalah pengkarian, yang ketiga adalah pembinaan empangan, yang keempat adalah pertanian, dan yang kelima disebabkan oleh faktor pengangkutan dan perhubungan. Mari kita sama-sama kupas dari satu aspek ke satu aspek. Pelibatan manusia dalam pelbagai aktiviti seperti pembalakan, pengkuarian, pembinaan empangan, pertanian, pengangkutan dan perhubungan telah memberi kesan kepada kehidupan liar. Aspek pembalakan ini menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna, permukaan tanah terdedah kepada agen-agen hakisan, kurangnya proses sejat peluhan, peningkatan kandungan karbon dioksida di atmosfera yang turut meningkatkan suhu bumi, tanah menjadi tandus, kehidupan liar diancam kepupusan, kejadian banjir di kawasan tanah rendah, dan juga pencemaran sumber air. Walaupun namanya pembalakan, tetapi banyak sebab yang menyebabkan akhirnya kehidupan liar terancam di Malaysia. Aspek yang kedua adalah aspek pengkuarian, iaitu aktiviti meletup bongkah batu di kawasan kuari yang memberikan akibat yang buruk kepada kemusnahan habitat kehidupan liar. Bunyi yang bising di kawasan tersebut mengganggu ketenteraman kehidupan liar. Seterusnya, menyebabkan pencemaran udara, iaitu melalui habuk dan debu kering yang terampai di udara, yang akhirnya menyebabkan berlakunya hujan asid. Pencemaran air melalui air yang larian ke permukaan yang membawa debu dan kotoran ke sungai. Berlaku banjir di kawasan yang rendah, serta kehidupan liar terpaksa mencari habitat baharu yang lebih selamat. Aspek yang seterusnya, yang ketiga, ialah pembinaan empangan. Meskipun kita maklum empangan mempunyai kebaikan yang tersendiri, tetapi empangan juga mengakibatkan kemusnahan hutan yang besar, kerana apabila pembinaan sesebuah empangan akan menyebabkan kawasan yang luas diperlukan bagi menampung kapasiti air yang sangat banyak. Pembinaan empangan juga mengakibatkan habitat kehidupan liar musnah serta keseimbangan ekosistem dan rantai makanan terjejas, yang mana kehidupan bergantung antara satu sama lain. Aspek pertanian juga memberi ancaman kepada kehidupan liar di Malaysia. Pertama, landscape asal berubah. Bermakna kawasan hutan yang sebelum ini didiami oleh flora dan fauna, kini menjadi kawasan yang panas apabila kegiatan pertanian bermula. Rantai makanan dalam ekosistem terganggu, kemusnahan habitat hidupan liar, kualiti tanah yang merosot akibat penembus guna, korek dan sebagainya,
kehidupan air terjejas apabila racun serangga dan bahan kimia dibawa oleh air larian permukaan ke sungai. Ini bermaksud apabila racun disembur ke kawasan kegiatan pertanian, maka apabila hujan turun, bahan-bahan kimia yang meresap di dalam tanah akan terus bergerak ke permukaan sungai. Aspek yang seterusnya adalah pengangkutan dan perhubungan. Dengan banyaknya terbina jaringan pengangkutan, terutamanya di kawasan tanah tinggi, akan menyebabkan 4 perkara ini boleh berlaku. Yang pertama, penebangan hutan yang luas, habitat hidupan liar terganggu, hidupan liar bertindak mencari habitat yang baru, terdapat hidupan liar yang mati akibat dilanggar oleh kenderaan semasa melintas jalan. Ini juga boleh dilihat apabila di sesetengah kawasan lebuh raya yang kamu lalui, terdapatnya papan tanda yang menunjukkan haiwan melintas. Oleh itu, semua pengguna lebuh raya perlu memberi perhatian kepada papan tanda ini supaya hidupan liar tidak mati akibat dilanggar kenderaan semasa melintas jalan. 5.4 Usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia. Dalam subtopik ini, terdapat banyak isu yang cuba dibangkitkan, cuba untuk didebatkan dan dibincangkan. Oleh itu, kita melihat aspek yang besar. Yang pertama adalah aspek undang-undang, diikuti dengan Pusat Konservasi dan Taman Negara. Seterusnya, kempen kesedaran, penyelidikan dan pembangunan, penilaian impak alam sekitar EIA, pendidikan alam sekitar, pewartaan hutan simpan. 7. Usaha-usaha untuk memelihara dan memelihara hidupan liar di Malaysia. Kamu boleh melihat bahan yang disertakan ini. Kempen kesedaran, Pusat Konservasi dan Taman Negara, banyak terdapat di seluruh semenanjung Malaysia, Kedah, Perak, Selangor, Pahang, Terengganu, Sarawak, Sabah. Manakala terdapat lebih kurang 12 taman negara yang telah direservkan untuk kawasan bagi memelihara hidupan liar. Banyak ya. R&D, tujuan pendidikan dan pembangunan tentang hidupan liar, bertujuan memberi kesan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar dan juga mengekalkan hidupan liar dan habitatnya supaya hazanah alam kita terpelihara, dan juga pendidikan tentang hidupan liar itu sendiri. Penilaian impak alam sekitar EIA. Dewasa ini, semua jenis pembangunan yang dibina di Malaysia perlulah memiliki EIA, penilaian impak alam sekitar, sebelum diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. Ada objektif, perundangan, contoh aktiviti yang memerlukan EIA. Antaranya pembalakan, pembangunan hidroelektrik, pembinaan resort atau hotel, pembinaan infrastruktur. Aspek seterusnya, pendidikan alam sekitar, yang mana kita belajar tentang pendidikan alam sekitar di Malaysia. Secara grafiknya, kita boleh lihat kepentingan pendidikan alam sekitar itu sendiri
Antaranya adalah murid dapat melibatkan diri secara aktif di lapangan, murid akan lebih suka dan prihatin, dan lain-lain lagi. Dan yang terakhir, pewartaan. Simpan merupakan kawasan hutan yang diwartakan untuk tujuan perhutanan dan ditadbir oleh Jabatan Kehutanan Negeri. Antaranya di Selangor, Negeri Sembilan, dan Bukit Menas, Kuala Lumpur. Jadi kalau kita rangkumkan keseluruhan bab tentang hidupan liar ini, bolehlah kita lihat berbagai contoh hidupan liar yang ada di Malaysia. Kepentingan hidupan liar di Malaysia dari aspek keseimbangan ekosistem, ekopelancongan, pendidikan, kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar, berlima perkara antaranya pembalakan, perkuarian, pengenalan pangan, pertanian, pemasukan dan hubungan, serta yang terakhir menyentuh tentang usaha pemeliharaan dan pemuliharaan, terdiri daripada undang-undang, kempen kesedaran, pusat konservasi dan taman negara, pendidikan dan pembangunan R&D, penilaian impak alam sekitar EIA, pendidikan alam sekitar dan juga pewartaan hutan simpan. Contoh cabaran minda yang disediakan dalam buku teks, kamu boleh jawab, boleh merujuk kepada bahan yang disediakan dalam GC. Baik, itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada bab yang seterusnya. Jangan lupa, inilah insan yang memberi, bukan insan yang meminta. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.